Kita lihat di bawah ni juga adalah membawa maksud kriptografi. Okay, tetapi dia telah ditukar kepada simbol-simbol yang memberi maksud kriptografi. Begitu juga dengan perkataan yang di bawah ini juga membawa maksud kriptografi. Jadi apakah kriptografi? Marilah kita sama-sama lihat dan belajar mengenai kriptografi. Kriptografi ini berasal daripada perkataan Yunani, iaitu daripada perkataan kriptos yang membawa maksud sembunyi ataupun rahsia. Satu lagi perkataan ialah graphein, iaitu membawa maksud tulis, ya. Secara keseluruhannya, kriptografi ialah kajian tentang teknik kerahsiaan atau keselamatan komunikasi data. Kita lihat, ini ialah mesin Enigma. Mesin Enigma yang pernah diguna oleh kuasa besar dunia pada Perang Dunia Ketiga untuk menyampaikan mesej rahsia kepada pasukan mereka yang berada di tempat lain. Mesin ini berupaya untuk merubah teks biasa kepada mesej kod rahsia yang hanya difahami, yang hanya boleh dienkodkan balik oleh mesin Enigma juga. Pada zaman dahulu pula, kalau kita pernah, jika ada di antara anda yang pernah melawat ke piramid, anda akan dapat lihat di dinding-dinding piramid tu ada tulisan hieroglif Mesir yang terpampang di dinding piramid tu. Itu adalah satu contoh penggunaan kriptografi pada masa dahulu. Apakah sebenarnya tujuan kita menggunakan kriptografi ni? Kriptografi ni bertujuan untuk melindungi maklumat dan data daripada terdedah dan dicuri. Maklumat seperti perbankan, syarikat dan maklumat-maklumat kerajaan akan dipelihara. Kriptografi juga akan menjamin kebergantungan yang tinggi terhadap data perkomputeran digital supaya tidak dicerobohi. Maksudnya dengan adanya kriptografi ini, maklumat kita boleh percaya dengan apa sahaja transaksi data yang berlaku di atas talian. Sekiranya transaksi data itu berlaku pada laman web yang ada mengamalkan kriptografi. Kita lihat pula kepentingan kriptografi. Kepentingan kriptografi dalam perkhidmatan keselamatan. Yang pertama, kerahsiaan. Kepentingannya dari segi kerahsiaan. Kerahsiaan ini membawa maksud melindungi maklumat sulit yang dihantar supaya tidak diketahui. Kedua ialah pengesahan. Pihak penghantar dan menerima perlu mengenal pasti kesahihannya. Ketiga ialah integriti. Integriti ini membawa maksud mengenal pasti sebarang perubahan terhadap data dan maklumat transaksi. Tiada sangkalan pula membawa maksud penghantar dan penerima perlu mengesahkan bahawa mereka yang hantar dan terima maklumat tersebut. Itu adalah 4 kepentingan utama perkhidmatan keselamatan penggunaan kriptografi. Baik, kita teruskan lagi dengan proses cipher. Apakah dia proses cipher? Proses cipher ialah algoritma kriptografi yang melibatkan proses penyulitan dan nyah sulit ataupun description. Algoritma kriptografi yang melibatkan proses penyulitan encryption dan nyah sulit decryption. Apa itu penyulitan atau encryption? Penyulitan ialah proses menukar teks biasa kepada teks cipher dengan penggunaan kunci dan algoritma penyulitan.
Jadi nak menyulitkan teks, okey, teks biasa perlu ada kunci dan juga perlu ada algoritma penyulitan. Yang sulit pula membawa maksud proses menukarkan teks cipher kepada teks biasa dengan menggunakan kunci dan algoritma yang sulit. Okey, jadi nak sulitkan teks cipher juga perlukan kunci dan algoritma yang cipher. Yang sulit. Ini kita lihat ialah proses penyulitan. Okey. Penyulitan daripada teks biasa menggunakan kunci melalui algoritma penyulitan akan menghasilkan teks cipher. Yang sulit pula membawa maksud teks cipher ni menggunakan kunci, menggunakan algoritma yang sulit akan mendapatkan balik teks biasa yang hendak disampaikan. Kita tengok apa itu maksud teks biasa. Teks biasa ialah teks yang boleh dibaca oleh manusia. Maksudnya apa je yang kita dapat baca seperti biasa, macam juga kamu baca teks yang terpampang dekat slide ni juga adalah dinamakan sebagai teks biasa. Apa pula teks cipher? Teks cipher ialah teks yang tidak mempunyai makna dan boleh ditulis dalam bentuk huruf, nombor, simbol, gambar dan sebagainya. Seperti yang kamu tengok tadi, tajuk waktu mula kamu tengok tajuk tadi. Okey, kataan kriptografi, selain daripada bahasa teks biasa yang kamu dapat baca, saya juga telah menunjukkan dua lagi bentuk tulisan, okey, yang berbentuk teks cipher, iaitu dalam bentuk simbol, kan? Gabungan simbol. Okay. Tadi kita dah sebut pasal kunci. Bila kita nak buat penyulitan dan yang sulit, kita perlukan kunci. Okey, kunci ini boleh digunakan oleh kedua-dua penghantar dan penerima. Baru dia dinamakan kunci. Jadi kunci yang pertama ialah kunci simetri. Okey, cipher kunci simetri. Cipher yang menggunakan kunci simetri ini adalah cipher berjenis klasik. Jenis klasik ni maksudnya ialah cipher dulu-dulu lah. Okey, dulu-dulu yang sebelum wujudnya cipher moden. Okey. Menggunakan kunci yang sama bagi kedua-dua proses penyulitan dan yang sulit. Untuk menyulitkan, kita akan guna kunci A. Bila kita nak yang sulit pun, kita akan guna kunci A. Okey, kunci boleh terdiri daripada nombor, huruf, perkataan atau simbol. Maklumat kunci perlu disimpan secara rahsia. Penghantar dan penerima boleh menjana kunci rahsia yang baru. Maksudnya, bila dia dah buat teks cipher, kemudian dia hantar kepada penerima, tiba-tiba penghantar cakap kita guna kunci lain. Jadi penerima pun akan guna kunci yang baru juga. Apa pula kunci tidak simetri? Okay, kunci tidak simetri ini adalah kunci yang digunakan oleh cipher moden. Sekarang ni kebanyakannya akan guna kunci tidak simetri. Apa yang kita guna di dalam talian buat masa kini adalah bersifat cipher moden, iaitu menggunakan cipher yang menggunakan kunci tidak simetri. Okey, dia adalah kompleks, agak kompleks dan melibatkan pengiraan matematik. Okey, melibatkan pengiraan matematik. Okay. Dan biasanya dia akan ada dua kunci yang berbeza, iaitu satu kunci awam dan satu kunci persendirian. Okay. Kunci awam boleh digunakan oleh sesiapa sahaja. Okay. Kunci awam boleh digunakan oleh sesiapa sahaja. Kunci awam, kunci persendirian disimpan secara rahsia oleh penerima sahaja. Okay. Prosesnya sulit memerlukan algoritma yang sepadan dan juga kunci persendirian. Okey, jadi nak sulit ni bukan sekadar hanya guna kunci awam, tetapi juga perlukan kunci persendirian. Seterusnya kita tengok pula, okey, ini latihan. Sepatutnya sehingga yang kita sudah belajar setakat ini, sepatutnya anda semua telah boleh menyatakan tujuan kriptografi
wujud, okey, tujuan kriptografi, wujud, kepentingan kriptografi. Anda sepatutnya telah tahu kepentingan kriptografi, telah memahami apakah teks cipher, telah memahami apakah teks biasa, telah pun memahami kunci, iaitu kunci simetri dan juga kunci tidak simetri. Jadi pastikan anda telah boleh menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan perkara yang saya sebut sebentar tadi. Baik, seterusnya kita tengok pula kaedah-kaedah cipher. Okey, untuk tingkatan 3 ini kamu akan belajar 3 jenis cipher, iaitu reverse cipher, substitution cipher dan juga transposition cipher. Reverse cipher akan ada 3 jenis. Okey, 3 bentuk reverse cipher. Okey, iaitu songsangan abjad, songsangan perkataan dan songsangan keseluruhan. Substitution cipher pula kamu akan belajar 2 jenis, iaitu scissor cipher dan juga pig pen cipher. Manakala transposition cipher pula kamu akan belajar 2 jenis juga, iaitu real friend cipher dan columnar cipher. Baik, kita tengok dulu reverse cipher. Reverse cipher menggunakan cara songsangan dalam proses penyulitan dan yang sulit. Maksudnya ialah dia songsangkan. Apa yang nak disongsangkan? Okey, dia ada 3 jenis songsangan. Pertama ialah songsangan abjad A hingga Z. Okey, songsangan abjad daripada A hingga Z. Kemudian dia ada songsangan perkataan pula. Dan yang terakhir ialah songsangan secara keseluruhan mesej. Okey, baik, kita tengok satu persatu apakah dia reverse cipher. Baik, pertama ialah reverse cipher songsangan berdasarkan abjad A to Z. Jadi abjad A to Z ni akan disongsangkan seperti di bawah. Okay, kita tengok bentuk songsangannya. Daripada A hingga Z disusun secara teratur. Okey, kemudian bila kita nak melakukan reverse cipher secara songsangan abjad, kita tukar susunan abjad Z, A ke Z ni secara terbalik. Okey, bermula dengan Z lah. Z, Y, X, W, V, U ni sehinggalah A berjumpa dengan Z semula. Okey. So, ini adalah songsangan berdasarkan abjad. Okey, macam mana dia berfungsi? Okey, mari kita tengok contoh. Okey, ini adalah satu contoh mesej teks biasa, iaitu hantar kunci ini kepada pengurus. Ini mesej rahsia yang hendak disampaikan. Okey, teks biasa. Okey, so kita lakukan penyulitan terhadap teks ini menggunakan reverse cipher berdasarkan abjad. Apa yang akan jadi ialah seperti ini. Okey, mari kita tengok. H ini berada di sini. So, bila kita lakukan reverse cipher, H ini berganti dengan S. A ialah Z. So, H jadi S, A jadi Z, N jadi N, N jadi M. Okey, T menjadi G, A menjadi Z tadi, dan R menjadi I. So, ini bermaksud hantar kunci ini kepada pengurus. Senang je kan? Okey, saya harap kamu faham ya. Okey, nak tukar ni, kita tukar je susunan huruf secara terbalik dan kita sulitkan dia berdasarkan susunan terbalik ini. Okey, harap semua faham. Okey, seterusnya kita lihat pula reverse cipher, iaitu songsangan berdasarkan perkataan. Okay, tengok contoh. Sama juga teks ni hantar kunci kepada pengurus. Teks yang sama kita nak sulitkan menggunakan reverse cipher berdasarkan abjad. Okey, so apa akan jadi? Reverse cipher berdasarkan abjad ini ialah kita menyongsangkan kedudukan huruf dalam perkataan. Okey, so kita baca secara terbalik lah.
Hantar. Hantar menjadi Ratnah. Okey, kunci menjadi Ijnu. Ini tak berubah sebab sama je. Okey, kepada menjadi Adapek. Pengurus menjadi Suruknet. Okey, faham ya? Terbalikkan. Hantar kunci ini kepada pengurus. Kita tulis secara terbalik. Ini ialah reverse sifar secara abjad. Okey, songsangan secara abjad. Seterusnya ialah reverse sifar secara keseluruhan mesej. Okey, apa jadi pada mesej hantar kunci ini kepada pengurus? Baik, kita tengok. Hantar kunci ini kepada pengurus. Setelah kita perlu songsangkan dulu perkataan. Okey, hantar menjadi Ratnah. Kepada kunci menjadi Ijnu. Ini tetap tak berubah. Kepada menjadi Adapek, pengurus menjadi Suruknet. Kemudian kita tukarkan kedudukan perkataan ni. Yang paling belakang berada di depan. Yang paling depan akan berada paling belakang. Begitulah kita tukar susunan ni. Daripada belakang berada di depan, yang kedua. Yang kedua di belakang akan berada di kedua ke depan. Di tengah dan seterusnya. So, ini adalah contoh macam mana kita songsangkan menggunakan penyulitan reverse sifar berdasarkan keseluruhan perkataan. Keseluruhan mesej. So, saya harap kamu dapatlah ya. Faham? Baik, seterusnya kita tengok pula substitution sifar. Okay, apa itu substitution sifar? Substitution sifar ialah menggantikan satu unit teks biasa kepada satu unit teks lain iaitu teks sifar. Satu unit teks biasa kepada satu unit teks lain iaitu yang dinamakan sebagai teks sifar. Dia juga boleh jadi satu abjad saja ataupun satu kumpulan abjad. Satu unit tu boleh jadi satu abjad saja ataupun satu kumpulan abjad. Okey. So, substitution sifar ni ada dua jenis. Kita akan belajar iaitu scissor sifar dan juga pen sifar. Mari kita tengok apa dia scissor sifar. Scissor sifar ialah penyulitan di mana setiap abjad dalam teks sifar diganti dengan abjad lain yang dianjak dalam susunan abjad yang asal. Okey, dianjak. Macam mana dianjak? Okey, bilangan anjakan itu merupakan kunci kepada penyulitan. Okey, bilangan anjakan itu akan menjadi kunci kepada penyulitan. Contohnya, jika kunci ialah 5. Okey, jika kunci ialah 5, bermaksud anjakan adalah 5. Jadi macam mana? Mari kita tengok. A, B, C, D, E, F, G sampai Z adalah satu kumpulan, satu unit. Okey, satu unit teks biasa. Dan berlaku ialah bila kita nak gunakan scissor sifar, kunci 5, kita akan bergerak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang kelima pergerakan kita ni akan kita letakkan abjad A. Dan kita susunlah abjad A sehinggalah habis ruangan hujung ni. Dapatlah sampai U saja. Okey, lepas U ialah V. V ni akan memenuhi kawasan kotak di depan pula. V, W, X, Y, Z. Penuhlah susunan teks sifar. Kumpulan unit yang baru untuk set teks sifar. Baik, macam mana kita nak gunakan ni dalam penyulitan? Baik, kita gunakan teks sama juga dari tadi. Hantar kunci ini kepada pengurus. So, apa yang akan jadi bila kita gunakan scissor sifar dengan kunci 5? Baik, apa yang jadi? Ini yang akan jadi. Apabila kita sulitkan teks biasa ini menggunakan scissor sifar kunci 5. Okey, inilah kedudukan yang barunya.
So kita tengok hantar. H dekat sini, okey, menjadi C. A menjadi V. N menjadi I. T menjadi O. T menjadi O. A menjadi B tadi. Dan R menjadi M. R menjadi M. Okey, jadi kita dapatlah. Okey, dapatlah hantar kunci I tadi. I, mana I? I ialah D. N ialah I. Jadi, I, N, I. Okey, kepada pengurus. Okey, jelas ya? So, anjakan ni adalah kunci. Jadi, cara anjak tu ingat. Maksudnya, bila 5, kita bergerak 5 kali. So, pada petak yang ke-6 lah, kita akan letak A yang baru untuk tag cipher. Bermaksud akan ada 5 kosong kotak di depan apabila kunci 5. 5 kotak kosong di depan. Yang ini akan kosong pada awalnya. Okey? Faham ya? Okey, seterusnya kita lihat pula Pig Pen Cipher. Okey, Pig Pen Cipher ini adalah cipher yang menggantikan setiap abjad dengan simbol grafik. Simbol ya, simbol grafik. Okey, kunci ialah garis sempadan yang dibentuk dalam simbol grafik tersebut. Okey. So dia ada garis-garis juga. So kalau A, B, C dia garis macam ni. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Jadi macam ni. Tapi dia akan ada letak titik pula untuk membezakan dia daripada grup ni. Okey, lepas tu R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okey, nak membezakan W, X, Y, Z ni pula ada titik-titik begini. Okey, so bila kita nak ambil dia punya simbol grafik tu, kita hanya akan ambil garisan ni saja. Okey, garisan saja. Bukannya ada huruf A. Jadi dia akan jadi macam ni. A akan jadi macam tu. Okey, simbol ni. Okey. B akan jadi simbol ni. Ini saja. Okey, C akan jadi macam ni lah, akan jadi ni. Okey, D, E, L, G, H, I, J. J ada titik kan? J ada titik, jadi dia akan nampak titik. Okey, L, M. Sorry, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. S bentuk macam ni. T, U, V. And then W ada titik. Titik dah ada kat situ. W, X, Y, Z. Alright. So, nampak ya? So, bila kita nak tukarkan, kita guna yang bentuk-bentuk simbol ini tau. Simbol-simbol ni. Bukannya yang ini. Cuma kita kena tahu, kita kena ingat kita punya penggantian kita tu macam mana. Baik. Kita tengok contoh. Okey. Sulitkan mesej cuaca hari ini sejuk menggunakan Pig Pen Cipher. Baik. Macam mana jadinya? Kita ingatlah, kena ingat blok tadi tu. C macam mana? So, dia akan jadi C cuaca, C, U, A, C, A, H, A, R, I, N, I, S, E, J, U, K. So, inilah yang berlaku. Bila kita sulitkan cuaca hari ini sejuk, dia akan jadi simbol-simbol macam ni. Ni dah macam hieroglif Mesir tu kan. Cuma dia tak ada gambar-gambar orang lah apa je kan. Okey. Macam mana pula kalau kita nak nyah sulitkan pula? Nyah sulitkan pula. Ini contoh dia. Okey. So, sekarang ni kita ada ini tag cipher ya. Ini ialah tag cipher
dalam bentuk pig pen. Okey, so pig pen ni bila kita nak tukar kepada teks biasa, kita kena refer balik yang tadi tu. Okey, refer balik yang tadi tu. Nah, ini simbol ni mewakili huruf apa? Boleh tak kamu jangka apakah perkataan biasa di sebalik teks refer ni? Boleh tak? Agak-agak apa ya? Okey, mari kita tengok ya. Itu mewakili P, E, R, L, A, W, A, N, A, N. Dah jangka dah. Siapa berjaya ni mesti seronok ya. Kalau dapat betul macam cikgu buat ni, mesti seronok. Perlawanan bola sepak. Okey, so kamu boleh semak ya jawapan kamu. Okey, so faham semua ya. So next, kita bertukar kepada transposition cipher pula. Transposition cipher ialah mengubah kedudukan abjad dalam teks biasa. Kalau reverse cipher, kita songsangkan. Kalau substitution cipher, kita gantikan. Now, transposition cipher, persis sasut dah. Transposition cipher pula ialah mengubah kedudukan abjad dalam teks biasa. Kedudukan abjad berubah tanpa melakukan perubahan kepada abjad asal teks biasa. Kita tak ubah pun kedudukan asal tu, kita hanya ubah kedudukan dia, susunan dia je. Okey, kita tak ubah pun set macam scissor cipher, tetapi kita hanya ubah kedudukan dia. Okey, penyulitan transposition cipher memerlukan kunci. Baik. Terbahagi kepada dua jenis. Jadi maksudnya kedua-duanya masih adalah transposition cipher, iaitu columnar transposition dan juga real fence cipher. Okey, apakah dia columnar cipher? Kita tengok dulu ya. Columnar transposition adalah mesej yang hendak disulitkan sebaris demi baris dari kiri ke kanan. Menggunakan jadual yang mempunyai lajur dan baris. Columnar transposition ini menggunakan jadual yang mempunyai lajur dan baris. Boleh bayang tak? Table ada lajur, ada baris. Lajur dan baris. Baris. Mesej yang hendak disulitkan sebaris demi sebaris dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Bilangan lajur dan baris ditentukan berdasarkan kunci. So kunci ni yang akan menentukan baris dan lajur, dan kemudian kita akan susunlah teks biasa tu dalam baris dan lajur. Kemudian kita ada cara untuk susun baca dia balik menjadi teks cipher. Kunci dipilih daripada satu perkataan oleh penghantar mesej. Jadi orang yang nak hantar mesej tu dipilihkan satu perkataan untuk dijadikan kunci. Macam mana caranya? Mula-mula tentukan satu kunci dari perkataan yang ada abjad sahaja. Maknanya perkataan yang ada abjad sahaja. Bina jadual yang meletakkan kunci di baris paling atas. Maksudnya katakanlah kunci tu kalau kita pilih perkataan gajah. Jadi gajah tu duduk di paling atas. Awak sulit buat buat kotak. Setiap kotak tu, satu kotak sebaris kotak dibahagi-bahagikan supaya boleh letak perkataan gajah. Contohlah kalau gajah lah. So ada gajah paling atas. Kemudian abjad dalam kunci disusun nombor mengikut susunan abjad ABC. Jadi perkataan kunci tadi tu, dia tengok abjad di satu-satu, dia akan susun ikut susunan abjad. Mana yang nombor satu? A dulu. A, kat mana ada perkataan A? A menjadi nombor satu. Seterusnya macam itulah. Kalau ada perkataan D,
Jadi D mungkin menjadi nombor 2. N menjadi nombor 3. H tukar balik lah. H tu sepatutnya menjadi nombor 3, N menjadi nombor 4. Ikut susunan abjad ABC. Kemudian tentukan baris. Okey, macam mana kita nak tentukan baris? Okey, bilangan baris ditentukan dengan membahagikan bilangan abjad dalam teks biasa dengan bilangan abjad dalam kunci. So, maksudnya bila kita ada mesej yang kita hendak sampaikan, kita kena kira berapakah abjad yang ada dalam mesej kita tu. Kira. Okey? Kira. Katakanlah contoh perkataan, saya, macam tadi, mesej tadi, hantar kunci kepada pengurus. Jadi awak kena kira, hantar tu apa perkataan dah? Hantar, 6. Kunci, ada 5. 6 campur 5 dah 11. Ini 3 perkataan, 14. Kepada 6 perkataan, 20. Pengurus, 8. Jadi 28. Bahagi dengan kunci. Kalau kunci ialah naik, naik contoh. Ada 4 abjad, jadi 28 bahagi dengan 4. Kita tengok lagi contoh nanti. Bina baris berdasarkan pengiraan. Jadi, kita dah tahu tadi kolom akan ikut kunci. So, kita kalau kunci tu ada 5 abjad, jadi kolom akan ada 5 abjad. Okey, kemudian baris. Baris ni telah kita bahagi jumlah perkataan dalam teks tu, bagi dengan jumlah abjad dalam kunci, kita akan dapat bilangan baris. Kalau bilangan tu kita bahagi ada dapat titik nombor perpuluhan, lebih daripada 5 kita convert kepada, kalau dapat 3.6 kita convert kepada 4. Kalau 3.4 kita convert kepada 3. Okey. Kemudian susun abjad-abjad teks mengikut susunan laju hingga ke abjad terakhir teks biasa. Susunlah kita ikut susunan laju. Yang mana dulu susun ikut, yang mana kunci tadi tu, yang mana nombor 1 susun dekat nombor 1 dulu. Okay, teks sifar dibaca dari kedudukan laju 1 hingga ke laju terakhir. Mari kita tengok contohnya. Ini hanya penerangan. Mari kita tengok contohnya macam mana ya. Okey. Dah ada pula kat situ. Okay, tak apa. Transposition sifar. Okey. UC diminta untuk sulitkan satu mesej ahli pasukan bola jaring menggunakan kolomna transposition menggunakan kunci menang. Okey, menang. Okey, so macam mana nak tentukan baris? Okey, nak tentukan baris 20, kita kira lah. Ni ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 huruf. Bahagi dengan kunci ada 2, 4, 6, 6. So, kita akan dapat 3.5, jadi kita convert kepada 4. Okey. So, ada baris 4. Laju ada berapa? Laju ada 6. Okey. So, mula-mula sekali kita buat kotak untuk menang. Okey, kita buat kotak untuk menang. M-E-N-A-N-G. Kemudian kita susun nombor ikut susunan abjad. A nombor 1. Kemudian kita ada E nombor 2. G nombor 3. M nombor 4. N nombor 5. Dia kalau ada 2 N, kita tengok yang depan dululah. Dari kiri dulu. Ini nombor 5. Ini nombor 6. Baris tadi kita dapat 4. So, 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita susunlah teks kita ni ahli pasukan bola jaring. Susun ikut baris. Susun ikut baris. Ahli pasukan bola jaring. Sampai sini kan? ZMN ni kosong. Jadi kita letak saja apa-apa huruf sebagai memenuhi ruangan kosong. Lepas tu kita buat apa? Lepas tu kita pun susun baliklah abjad-abjad ini mengikut kedudukan abjad kunci. Jadi teks itu kita baca daripada nombor 1
Nombor 1 ini, nombor saya ni. Nombor 1 ni, kat sini. A ni, kita bacalah. I, Z. Nombor 2, H-U-L-N. I-A-I-Z. H-U-L-N. 3, A-B-R-A. 4, A-S-O-I. A-S-O-I. Yang kelima, L-K-N-G. L-K-A-G. L-K-A-G. Dan yang terakhir, P-N-A-M. P-N-A-M. Jadilah teks sifatnya sebegini. Ini apa dia ni tadi ni? Seterusnya kita tengok pula. Kalau kita nak nyah sulitkan pula, okey, teks sifar ni menggunakan kolomna sifar, menggunakan kolomna transposition dengan kuncinya bunyi. Okey, jadi kita tahu ini kuncinya bunyi. Jadi kita buatlah bunyi. Ada 5 kolom bunyi. Baris ditentukan daripada berapa jumlah perkataan kat sini. So, jumlah perkataan di sini ialah 20. Kita bahagi dengan abjad kunci tadi ada 5. Bahagi dengan 5, maka kita akan dapat 4 baris. Jadi yang pertama, kita buat dulu. Apa? Kunci dekat sini, bunyi. Lepas tu kita buat apa? Kita susun dulu abjad kunci ni mengikut susunan abjad ABC. So, yang mana yang nombor 1? Apa dia? Nombor 1 ialah B. Yang kedua selepas B, I. Yang ketiga selepas I. And seterusnya U. Dan yang terakhir ialah Y. Okey, jadi kita dapat 4 baris tadi. Susunan ini kita masukkan mengikut keutamaan abjad dalam kunci. So, D and D. Silap ya, sepatutnya DN tu ke bawah dulu. Silap ni, saya dah susun dia betul. Sepatutnya kita susun dulu. Patutnya kita akan susun maaf ya, kita akan susun D N A, D N A U. Lepas tu yang kedua ni I M J K. I M J K. Yang ketiga selepas K ni N I N1 AP. N1 AP. Lepas tu yang keempat EGLM. EGLM. Yang kelima TUMA. T2MA, sorry. So, sepatutnya kita ambil DNAU dekat sini nombor 1 dulu. Satu baris ni. Satu lajur ni, sorry. DNAU. Okey, dan kita susun ni ikut lajur. Barulah kita akan baca balik ikut baris. Susun ikut lajur untuk nyah sulit. Baca ikut baris. Dan meeting 12 malam jumpa. K ni mungkin hanya nak menambahkan ruangan kosong. Dapatlah teks biasanya seperti itu. Okay, ingat ya, susun ikut lajur dulu. Okay, ikut keutamaan abjad dalam kunci. Ni, barulah kita baca daripada baris ke baris. Terbalik daripada sulitan yang sulit terbalik. Alright, faham ya? Okay, seterusnya reference verb. Reference verb ialah macam tadi kita ubah kedudukan, yang ini pula kita susun juga. Susun teks biasa atau teks verb dalam bentuk zigzag seperti pagar. Sebab tu nama dia fence, pagar. Okay, fence.
Okey, huruf-huruf dalam barisan disusun secara menyerong. Macam mana tu? Kunci akan menentukan bilangan baris pagar. Jadi kita nak tahu berapa baris tu berdasarkan kunci. Okey, bilangan lajur pula adalah bilangan huruf dalam teks biasa atau teks sifar. Jadi kalau kita ada satu teks message tu, kita kena kira berapa bilangan huruf. Itulah bilangan lajur. Okey, kalau ada 20 huruf, maka akan ada 20 lajur baris pula berdasarkan bilangan abjad dalam kunci. Okey. Kunci. Kunci lah. Kunci tu, kalau dia kata kunci dia 3, maka dia akan ada 3 baris. Huruf-huruf yang telah disusun secara zigzag akan digabungkan secara baris demi baris. Baris demi baris. Mari kita tengok macam mana kita hendak buat real fanciful. Okay, contohnya, sulitkan teks biasa ujian ASK esok. Menggunakan real fanciful dengan kunci 3. Jadi kunci itu adalah baris, ya. Jadi kita tengok ada berapa huruf dalam teks ini. Ada 12 huruf, maka akan ada 12 lajur. Okey, so kita buatlah 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. So ada 12 lajur. Baris kunci tadi ada 3, maka ada 3 baris. 1, 2, 3. Lepas tu kita pun susunlah teks ni, huruf-huruf dalam teks ni secara menyerong. Ujian ASK esok. Okey, nampak Lepas tu kita akan baca secara baris demi baris. So dia akan jadi, itu lajur baris So dia akan jadi daripada baris pertama UNE J A A K S R UNE J A A K S A K S K I S O I S O. So inilah teks sifar kepada teks biasa ujian ASK esok menggunakan real fanciful. So ini sulitan. Macam mana pula bila kita nak nyah sulit? So katakanlah kita ada satu perkataan ini, perkataan sifar, teks sifar ini dengan kunci dia 4. Jadi kita kira lah teks sifar ni ada 25 huruf. Maka dia akan ada 25 lajur. Okey, dan baris ada 4. So, kita pun tanda. Bila kita dah buat 25 lajur, 4 baris, kita akan susun secara zigzag. Kita dah tandakan dulu. Okey, kita tandakan dulu sepatutnya. Ni ada 25 kolom. Ada 4 baris. Kita tanda sepatutnya ni. Kita tanda. Okey, kita tanda. So, kita susun daripada atas. Kita tanda dulu macam ni. Kita tanda. Okey. Kita tanda. So, kita akan masukkan E, A, O, R. Ikut baris demi baris. S, P, G, M, K, K, M, K, K, E, O, M, K, K, M, E. Lepas tu, O, O, S, I, M, L, P, T, K, D, A, U. So, bila dah susun ni, barulah kita boleh baca. Esok, 8 pagi di makmal komputer. So, inilah teks biasa yang terhasil daripada teks sifar menggunakan real fanciful. Okey.
So, kita dah belajar ketiga-tiga jenis kaedah sifar untuk tingkatan 3 TSK. Saya harap kamu semua faham, ulang-ulang kaji balik semula apa yang telah kita belajar pada hari ini. Okey. Baik. Saya harap kamu faham dah ke semua sifar yang kita dah belajar. Mari kita buat perbandingan sifar. Okey, ini boleh kamu rujuk dalam buku teks ya. Okay, perbandingan sifar ini kalau kamu tengok yang sulit, penyulitan yang sulit bagi reverse sifar. Apa dia punya kekuatan, apa dia punya kelemahan. Okay. Saya harap kamu bacalah sendiri ya. Boleh rujuk dalam buku teks juga. Okay. Kalau tak dapat baca buku teks, boleh terus tengok dekat video ni, pause kan, dan teruslah semak. Saya tak akan membaca lah. Kamu yang kena baca sendiri ya. Okay. Pemilihan kaedah sifar terbaik. Okay. Bila kita ada satu masalah, kita nak apply dalam kehidupan kita, kita perlulah memilih sifar yang terbaik supaya maklumat kita, data kita terpelihara, ada kesahihan, ada pengesahan, ada integriti dan tiada sangkalan. Baik, macam mana kita nak memilih ni? Okey. Dia ada tahap kerahsiaan rendah, ada tahap yang rendah biasanya reverse sifar dan people sifar. Yang mempunyai tahap kerahsiaan yang agak tinggi ialah signal sifar, reference sifar dan juga columnar sifar. Ini contoh situasi. Okey, Rahman, kita nak menentukan tahap kerahsiaan supaya kita boleh memilih sifar yang sesuai untuk kita sulitkan maklumat kita. Okay, ini juga dah contoh dalam teks. Salim dan Hok Chuan adalah rakan sekelas. Mereka saling membantu semasa mengulang kaji pelajaran. Mereka juga selalu berkomunikasi melalui mesej yang dihantar dalam kelas untuk menetapkan masa mengulang kaji pelajaran. Okey, setelah mereka mempelajari kaedah-kaedah sifar, mereka ingin menyulitkan mesej mereka kerana tidak ingin diganggu semasa mengulang kaji. Jadi nak pergi ulang kaji ni nak masa yang tertentu, rahsia supaya dia tak ada orang ganggu. Okey, jadi nak menentukan tahap kerasaan tu, mesej perlu disebutkan ialah tempat dan masa. Okey, tahap kerasaan adalah rendah. Okey, masa untuk menyulit dan yang sulitkan mesej tidak boleh mengambil masa yang lama kerana dilakukan di dalam kelas. Okey, maksudnya dia nak pergi ulang kaji ni selepas waktu sekolah, lepas waktu kelas. Ini nak tentukan tempat dan masa selepas kelas. Jadi dia ada masa yang agak terhad lah untuk menyulit dan yang sulitkan teks sifar mereka. Okey, pilih kaedah sifar yang sesuai iaitu kaedah reverse sifar. Okey, kerana ia boleh dilakukan dengan mudah tanpa kegunaan kunci. Baik. Cikgu Faizal mengadakan mesyuarat tentang pemilihan pengawas sekolah bersama-sama dengan beberapa orang guru. Keputusan mesyuarat yang diperolehi perlu disimpan sebaiknya sehingga hari perhimpunan sekolah. So dia ada pemilihan pengawas seperti nak umumkan pada hari perhimpunan. Cikgu Faizal masukkan nama-nama pengawal dipilih dalam satu fail. Nama fail tersebut diselitkan supaya tidak ada siapa yang mengetahui bahawa fail itu mengandungi nama-nama pengawas yang terpilih. Okey. Jadi menentukan tahap kerahsiaan. Okey, kita tengok. Mesej yang perlu disebutkan ialah nama fail yang mengandungi nama-nama pengawas. Tahap kerahsiaan adalah sederhana. Okey, pilih kaedah sifar yang sesuai ialah kaedah pilihan. Pilihan yang sesuai, yang sederhana, tinggi kerasaannya ialah kaedah signal sifar dan juga reference sifar. Seterusnya, seorang pegawai di cawangan sebuah bank ingin menghantar maklumat kepada pegawai bank.
Untuk mengenai status pendapatan suku tahunan. Maklumat ini diklasifikasikan sebagai terlalu sulit. Oleh itu, pegawai cawangan yang ambil keputusan untuk melakukan penyelidikan maklumat tersebut sebelum disampaikan kepada pegawai bank induk. Okey, penentuan tahap perasaan. Mesej yang disulitkan ialah status pendapatan suku tahunan bank. Tahap perasaan adalah tinggi. Anda tak boleh share maklumat bank ni dengan sesuka hati. Masa yang diperlukan untuk menyulit dan menyasulit ialah lama. Okey, sebab dia sangatlah rahsia. Kerana maklumat tersebut amat penting. Sorry ya. Kaedah yang paling sesuai digunakan ialah kaedah sifar yang mempunyai kunci seperti columnar composition yang rumit untuk disulitkan. Kaedah sifar, scissor sifar dan reverse sifar juga boleh digunakan. Ini antara sifar-sifar yang agak tinggi tahap kerahsiaannya. Baiklah, kita sudah pun selesai tajuk kriptografi. Okey, so sehingga di sini jumpa lagi dengan kita akan buat sesi latihan untuk semua sifar-sifar yang telah kita pelajari pada hari ini. Kita buat latihan selepas ini ya. Bye. Terima kasih.